makin banyak kamu dengar merata-rata dari YouTube dan sebagainya penjelasan orang lain, cikgu takut kamu akan mula keliru. Tapi disebabkan bila kita ada unknown X, kita dah belajar dalam bab tahun lepas fungsi kuadratik, fungsi kita tulis fx sama dengan for example x square tambah 3x. Yang ni kita kata f ni dia, we say f is panggil apa? Kalau dalam sains kita kata pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dia macam when f is change, when x is change. Dia macam tu. Means kalau kita label f ni dengan y, so kita boleh juga tulis y adalah fungsi dalam sebutan x. Y is a function of x square plus 3x. So dalam kes ni cikgu hanya boleh tulis dy dx. Itu satu cara. Ini maksudnya kita nak differentiate y berdasarkan unknown x. Cuma perkataan dalam bahasa Melayu dia macam tak berapa jelas sikit. Tapi bila cikgu sebut English pun orang tak faham juga. Kalau English, kalau orang putih dia sebut differentiate y with respect to x. Maksudnya benda yang kita nak differentiate adalah unknown x dalam kes ni. So kita tak boleh nak tulis dy dk, dy dt dan sebagainya. So apabila kita masuk dalam for example kamu ada masalah yang berkaitan dengan tinggi dengan masa, kamu baling bola dalam fungsi kuadratik tahun lepas kan ada, kamu baling bola, ketinggian bola itu di atas berkait dengan masa, time. Contohnya dia bagi fungsi. So fungsi ni kita tak tahulah kajian orang yang buat eksperimen tu. Contohnya 2t kuasa 2 tolak 3t tambah 4. So kalau nak tengok bila time sama dengan 1, kita boleh check lah height dia pada masa ketika t sama dengan 1 tu berapa. Ni yang kita belajar tahun lepas. Bla 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 bla. So dalam kes ni, cikgu hanya boleh cari dh dt lah. Sebab h berkait dengan unknown t. H adalah a function of t. So bila h a function of t, kita hanya boleh cari dh dt. Adakah itu menjawab soalan Syazah? Okey. Faham. Okey. Baik, so kita dah ada 30 orang. So cikgu boleh mula. So disebabkan hari itu cikgu bagi soalan yang tu, cikgu guna trik dulu. So siapa yang tengok apa yang cikgu letak dekat WhatsApp tu, ada 3 benda cikgu nak ajar ni. Dan nak kenal 3 benda ni, tengok cikgu shot sendiri, tengok gambar dekat muka, padahal video tak keluar pun korang. Nak tahu bila nak pakai biasa, bila nak pakai yang 3 benda yang cikgu nak ajar ni, kita kena tengok case by case. Okay. The first thing yang cikgu nak cakap kat kamu hari ni adalah chain rule. Mungkin ramai yang dah baca bila buat latihan yang saya bagi hari tu. So chain rule kita akan pakai apabila ada 3 variable. Itu benda pertama yang kamu kena faham. Kalau ada 2 variable, kita tak boleh nak pakai chain rule. Contoh yang paling mudah adalah, contoh yang paling mudah. Contoh yang paling mudah kalau kita ambil masalah yang height tadi. Bila kamu baling bola ke atas atau ke depan, there's a height change. And height, bila height change, ada juga jarak yang change. So jarak cikgu letak sesaran S, distance. So of course lah kita boleh ada, bila kita baling sesuatu bola secara melengkung for example. So dia ada height, dia ada juga S, jarak mendatar. Dan kedua-dua H dan S ni kita tak sedar. Dia berkait juga dengan time. H dengan S also happen when time changes. Mana ada benda berlaku dekat dunia ni tak ada time yang changes. So ini cikgu buka realiti terus supaya kamu boleh relate apa yang berlaku. Jadinya
Kalau kita tahu fungsi, for example, H adalah dalam sebutan S. Mula-mulalah cikgu buat dulu H berkait dengan jarak mendatar S. Whatever function I have, I don't know, maybe 2S square minus 3S. Ini contoh je. And at the same time, mungkin kita tahu juga S itu berkait dengan masa. So ini cara kita tulis. S is a function of time. S changes with time. I don't know, maybe whatever the function 2t square minus t. So kalau cikgu nak suruh cari dh dt, so dia akan jadi problem kat sini tau. Sebab kita tidak ada ht. So macam mana kita nak differentiate h berdasarkan unknown time? Itu datangnya chain rule. So chain rule memberitahu kita, sekejap lagi cikgu akan buat yang ni. Chain rule memberitahu kita, kalau kita ada dy dx dan x ini adalah mungkin function yang berkait dengan unknown lain. So dalam syllabus, dalam formula, dia guna u. Maksudnya kita boleh cari dx du. Apabila cikgu tulis macam ni, x adalah function dalam sebutan u, kita mampu cari dx du. Itu fakta pertama yang kamu kena faham. So, nak cari dy dx, dia separate antara dy dengan dx ni. That's how chain rule works. Di mana disebabkan y berkait dengan x, x berkait dengan u. Maka y boleh juga berkait dengan u apabila u berkait dengan x. So chain rule, kamu kena letak benda yang ada kaitan antara kedua-dua unknown yang utama tu dekat atas dan dekat bawah sebagai pembezaannya. Okay, kamu nampak macam pening benda ni, tapi tak sebenarnya. Contoh, cikgu ambil kat tepi ni, dh dt. Sebab cikgu tahu h berkait dengan s dan s berkait dengan t, sebenarnya cikgu boleh cari dh dt, cikgu boleh separate antara h dengan time. So cikgu akan ambil satu faktor pemboleh ubah baru yang berkait antara kedua-dua h dengan s, which is s. So cikgu letak s dekat sini. So that's how chain rule works. Kita tengok apa benda utama yang kita nak cari, letak dekat depan. Kalau kedua-duanya ada kaitan dengan satu variable lain, kita boleh separatekan kita punya differentiation jadi seperti yang kita tunjuk ni lah. Jadinya kalau cikgu cari dh ds daripada atas, so cikgu boleh cari dh ds lah, cikgu boleh cari. Iris, apa kita dapat kalau cikgu differentiate dh ds? Apa Zul? Apa kita dapat kalau kita differentiate 2s kuasa 2 tolak 3s? Dapat 4s Lagi? tolak 3. Good, very good. Aiman, are you here? Tak ada. Aisyah, bila cikgu differentiate ds dt, cikgu dapat apa Aisyah? Sekejap. Bila cikgu differentiate ds dt, cikgu dapat apa? 4t tolak 1. 4t tolak 1, thank you. Okey, maka sebenarnya kita dah siap jawapan kita ni. Dah siap, cuma dia punya unknown, dia pelik. Satu dalam huruf S, satu dalam huruf T. So kamu kena tengok perkara asal kita nak dalam T. Kita tengok dekat bawah ni nak tahu jawapan apa. So, kalau di HDT, kita nak jawapan akhir kita adalah sebutan T. Jadinya 4S ni cikgu kena ganti S dalam sebutan T, iaitu 2T kuasa 2 tolak T tu dah ada kat atas. So cikgu boleh ganti je S dengan 2T kuasa 2 tolak T. Lepas tu jangan lupa lah tolak 3 darab dengan 4T tolak 1. So kalau kamu perasan, kesemua ni dalam sebutan T, in the terms of T. So cikgu ada 8T square minus 4T minus 3
times 4t minus 1. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, cikgu akan guna lebih kurang soalan yang kamu buat dalam buku teks. For example, cikgu ada y sama dengan let's say 2 over square root of 3x square plus 4x. Okay. So kalau kita tengok kat sini, this is a little hard, tapi sebenarnya tak juga. First, cikgu tukar ini jadi kuasa setengah. Biasalah. 3x square plus 4x power half. Bila power half, dia masih duduk dekat bawah. So, kita kena bawa pergi atas. Undang-undang dalam differentiation tak boleh dipakai selagi kamu punya variable duduk dekat bawah. Kecuali kita guna teknik lain. Ada. Tunggu dulu yang tu. So, cikgu akan ada y sama dengan 2 darab dengan 3x square plus 4x power negative half. So, kalau lah cikgu ambil yang dalam ni, yang ni senang. Power ni biasa je. Chain rule memberitahu kalau kita buat yang dalam ni sebagai u. That's how chain rule works. Maknanya kamu kena letak dekat tepi ni. Letak je terus. U, kita anggapkan benda yang dekat dalam. So, automatically persamaan kita ni akan jadi 2u kuasa negatif setengah. U tu apa? Itu kat tepi dah ada. Kat tepi tu dah ada U. So, dalam kes ni, menggunakan kedua-dua yang kita ada kiri dan kanan ni, cikgu boleh cari dy dx dengan cara cikgu masukkan faktor U menggunakan chain rule. Cikgu akan darab. Sebab differentiate y berdasarkan unknown u. Senang. Kita buat perlahan-lahan dekat bawah. Sebab kita ada y sama dengan 2u kuasa negatif setengah. So kalau cikgu differentiate y berdasarkan unknown u, senang je lah macam biasa. Kuasa turun depan. Lepas tu kuasa tolak 1. So cikgu ada negatif 1 u kuasa negatif 3/2. Ataupun kalau bawa turun balik, dia akan jadi negatif 1 bahagi dengan u kuasa 3/2. So settle dy du yang depan ni. Yang depan settle. Du dx pula, kita boleh tengok yang apa yang kita anggap tadi. So du dx kita anggap sebagai yang ni. So cikgu boleh cari bezakan u, differentiate u with respect to unknown x. Biasalah kuasa turun depan dari 6. Kuasa tolak 1 jadi 1. So 4x bila differentiate dapat 4. Nota balik 4x kuasa 1 bila kita differentiate pun dia akan jadi 4x kuasa 1 tolak 1 akan jadi 4x kuasa 0 ataupun 4. Ini nota tepi lah kenapa dapat yang tu. Jadinya kita settle lah sekarang du dx. Maka jawapan dy dx cikgu hanya perlu darab kedua-duanya sahajalah. So jawapan dy dx cikgu akan jadi dy dx sama dengan dy du dah jumpa tadi, negatif 1 per u kuasa 3/2 darab dengan du dx 6x tambah 4. So ini siap, tapi dia bukan dalam sebutan x semuanya. Not yet. So macam mana cikgu nak buat seterusnya? Masukkan U. Masukkan U balik. So masukkan U balik daripada apa yang kita anggap tadi. So dia macam dua kali kerja. Awal-awal anggap U sebagai benda yang complicated. At the end of the day kita akan ganti balik benda yang complicated itu ke dalam jawapan kita supaya kita punya jawapan in terms of the unknown yang kita nak differentiate. Unknown yang kita nak differentiate sekarang adalah x lah. Macam tu. So 3x kuasa 2 tambah 4x juga akan letak dekat situ. 3x kuasa 2 tambah 4x adalah u kuasa 3/2 pula. Allah, tak cantik ah. Darab dengan 6x tolak 4. 6x tambah 4.
So jawapan cikgu akan jadi negatif 6x tolak 4 bahagi dengan 3x kuasa 2 tambah 4x kuasa 3/2. This is the answer. Silakan, ada soalan di mana-mana cikgu buka sekarang. Okey, sila. Siapa ada soalan? Tanya. Sir, perlu Yes. ke pakai chain rule ni? Perlu untuk function yang dalam dia complicated. Tapi professional dia buat cara lain. Macam cikgu cakap konsep dulu ni. Professional dia buat beza dalam je. Differentiate dalam. Macam cikgu buat satu contoh yang baru. Contoh 3. Okay. Third example. Third example cara pro constant kita tak tengok sangat. Kita tengok variable je. So kalau kita ada for example fx sama dengan let's say root of 2x plus 4 power I don't know 20. So yang ni boleh keluarkan power half sebenarnya daripada sebelah dalam tu. Dia akan jadi power 10. So ada orang tak nampak benda tu. Walaupun simple tak apa, cikgu tunjuk dulu. Taklah simple sangat pun. So cikgu akan jadi 2x tambah 4 power half and then power 20. Maknanya cikgu ada 2x tambah 4 power 10. So ni cara orang pro. Cara orang pro dia buat macam biasa je. Kuasa turun depan 10. Kuasa lepas tu dia salin everything. Kuasa tolak 1 9. And then dia terus fikir dalam kepala differentiate semua yang dekat dalam. Differentiate inside. So differentiate inside tu kalau benda simple macam ni, kita sekali tengok kita tahu. Differentiate inside tu adalah 2. Right? Right or not? Yes. Right. Yes. Yes. Settle lah. Itulah yang cikgu differentiate inside tu sebenarnya adalah du dx. Orang tu dia ingat dalam kepala je. Dia ingat dalam kepala je. So, dekat depan ni Izzati, cikgu nak tulis apa dekat depan ni? Tulis F prime X. F prime X, perfect. Boleh tak cikgu tulis df dx? Boleh kot. Ke tak boleh? Ya, boleh. Tapi pelik, itu je. Kalau kita label guna function, kita pakai prime. Kalau kita label y, baru kita pakai dy dx. Tapi kedua-duanya tak salah. Boleh je. Baik. Going to harder question. For example, gx equals to square root of 3x power 3/2 minus 4x. Nampak macam susah, tapi sebenarnya sama je, berbalik kepada yang tadi juga. Kita boleh tukar dulu ke dalam bentuk kuasa half. So ingat kuasa half, I can't do that. This cannot be done. Ni bukan macam boleh buat macam ni, tak boleh. So nak darat keluar ni tak boleh, cannot. Sebab kuasa means peneraban multiple of times, peneraban banyak kali. So kuasa half we can never interpret apa itu kuasa half. So benda ni tak boleh nak dibuat. So kalau nak pakai chain rule, senang sahaja. Kuasa turun depan. Lepas tu ambil yang original, saling je. Sebab kita bermain dengan kuasa. Differentiation dia bermain dengan kuasa. Kuasa turun depan, kuasa tolak 1. Lepas tu ambil je yang dalam, differentiate dia. So differentiate yang dalam dapat apa?
Syaza. Syaza, halo. Tak ada. Farah, differentiate dalam dapat apa Farah? 9/2x. X. Kuasa 1/2 Betul? tolak Lagi? 4 tolak 4. Dah, settle. Uh-uh. Siap. This is so bad. It's finished, done. Don't do anything to it. It's a weird algebra. Even if you try to continue, it will be bad looking as it is right now. Apart from 1/2 tolak 1 tu, kita boleh tolak. Yang lain tu memang tidak boleh buat apa-apa kecuali cikgu masukkan 1/2 ni ke dalam kurungan belakang. Sebab 1/2 dengan kurungan yang belakang kita boleh darab. Sebab kurungan belakang tak ada power. Kurungan yang tengah-tengah di pendaraban kita boleh tukar arah dia. Pendaraban macam 3 times 4 times 5, kita boleh tukar 4 times 3 times 5. Sebab tu cikgu boleh letak belakang pendaraban yang ada kurungan power. So power negative half is really bad. So kalau kamu nak simplify lagi, boleh bawa turun je ke bawah. Power yang ni kita bawa turun semua pergi bawah. So jadilah 3x kuasa 3/2 tolak 4x punca kuasa. Sebab kuasa negatif bawa bawah dia jadi kuasa positif. Kuasa positif memberi makna punca kuasa balik. So that is better looking. Cuma yang dua ni lah tak cantik. Yang dua tu tak cantik. So kita boleh darab semua dengan 2, tapi still ada 9/2. So it's better kalau cikgu darab dengan 4. 4, darab 4 sebelah atas, darab 4 sebelah bawah. So ni algebra yang bersambungan. Kalau kamu laju dia akan cuai. So cikgu darab dulu biasa 9/4 x kuasa setengah tolak 4 bahagi 2. 4 kali setengah lah. 4 kali setengah. So cikgu akan dapat macam tu. So ini tak cantik kat 9/4 dengan 4 bahagi 2 dapat 2. So kalau cikgu darab 4 atas dengan bawah, dia akan jadi lagi cantik lah. 9/4 darab 4 dapat 9. 4 bahagi 2, 2 darab 4 dapat 8. 4 darab dengan punca kuasa memang tak boleh buat apa-apa. So 4 punca kuasa. Bukan punca kuasa 4 4 darab punca kuasa. Kita dah belajar dalam set Siap cukup lah. Sir, Yes. kenapa jadi 9/4? Sebab 1/2 darab 9/2, 1 kali 9, 9, 2 kali 2, 4. Sir, Cikgu bulatkan yang merah ni. Ni. Half times 9/2. Macam biasalah. Atas darab atas, bottom times bottom. Okay. sir, Lagi. Yang rasa senang pun tanya je, tak apa. sir. Yes. Kalau tak cantik kan salah ke? Kita akan come to the point, why do we differentiate? So kalau kita come to that point, yang mula-mula punya jalan kerja tu pun kita dah stop. Sebab kita akan, cikgu bulat hijau ni, kita akan stop dekat sini sebab we gonna set to x. Kamu dah tengok soalan banyak ganti x kan? Bila kita ganti x, whatever yang dekat bawah tu tak ada guna. So those hanya algebra yang akan powerkan kita punya pendaraban, pembahagian. Macam mana nak simplify unknown. Tapi to what differentiation is concerned, kamu hanya perlu berhenti dekat langkah pertama je untuk soalan-soalan yang susah. Kecuali kalau permudahkan ni macam tak ada punca, tak ada banyak pecahan, tu permudahkan lah. Markah so far dalam SPM jarang dia tanya differentiate saja. Dia akan tanya dan guna. Nak guna kena ganti x. Yang tu kemudian kita tengok kenapa kena ganti x. So ada soalan lain? Sir, Yes. pada differential ni keluar paper 1 ke paper 2? Oh, mana cikgu tahu korang first. Korang first SPM. Who knows? Okay, thank you sir. No one knows the format. Sekarang from the information yang cikgu tahu yang
secret punya information, yang leak punya information, dia boleh jamal up apa-apa sahaja dalam mana-mana paper, dalam mana-mana section, panjang atau pendek, kebak atau tak. Dia tak ada dah spesifik mana-mana. Apa-apa topik, mana-mana bahagian tak ada. Dia boleh jadi apa-apa sahaja, di mana-mana sahaja. Kebiasaannya paper 2 sebab dia 10 markah. Dia 10 markah boleh, dia 3 markah pun boleh. Dia antara 3 to 10 differentiation ni. Baik, I'm gonna move forward. Yes, ada soalan lain sebelum cikgu move? Sir, yang kan saya kata 1/2 tu boleh bawa pergi depan kan? Ya. So kena tolak lagi yang satu. Yang 1/2 pergi depan tu memang power bawa depan. Power bawa depan satu syarat. Power tolak satu lagi syarat. Dia ada 2. Power ke depan, power tolak 1. Abang dia nanti power tambah dulu, baru bawa ke bawah. Abang dia bat selepas ni. Dia akan undur balik. Ini power depan, power tolak. Yang tu power tambah, dah tambah bawa bawah. Dia bukan ke depan, dia ke bawah. Tu yang kamu akan pening nanti. Kalau differentiate, power depan, power tolak. Kalau integrate, power tambah, power ke bawah. Yang dah tambah tu ke bawah. Yang ni terbalik. Power depan, power tolak. So untuk bat ni, power depan, power tolak. Power depan, power tolak. Jangan power tolak baru ke depan, tak boleh. Dia kena power depan dulu, baru power tolak. Jelas ke? Power depan, power tolak. Jelas? Okay. Thank you, sir. Good. You're welcome. Budak lelaki dah pupus semua dah pakai tudung ke? Tak ada suara pun. Ada sir, ada. Ada, okey. Fahar. Okey, cuba kamu tengok soalan macam ni pula. Find dy dx. First question. Boleh kembang ke? Boleh expand ke? Tak. Tak. Kenapa tak boleh? Entahlah. Entahlah. Tengok pun memang tak boleh. Jawapannya senang je. Square root mana boleh selesaikan? Tu je jawapannya. 3x tambah 10 mana boleh kita ambil square root? Macam mana nak darab dengan sana? So, yang ni kita ada sebenarnya y sama dengan 3x tambah 10 kuasa setengah dengan x square tambah 3. You see here, this is multiplication. Dia macam pendaraban. So, disebabkan kita tak boleh expand. So, ingat in the case where kita tak boleh expand, lepas tu ada darab pula, expand cannot, lepas tu ada pendaraban, lepas tu sini ada x, sini pun ada x. Tak semestinya x lah, apa-apa unknown lah. Maka kita akan pakai product rule. Product rule ni, kalau korang tengok rumus, kau boleh jadi gila tau. Sebab nanti ada quotient rule. So, sama ada there are 2 ways. Either you are really good at memorizing, or you just follow apa yang cikgu buat. I'll show both, to be fair. Some prefers using the formula, some prefers the technique. Okay. Orang yang prefer formula, you kena bahagi tengah-tengah dekat kawasan pendaraban ni. You kena ambil yang depan ni, letak dia jadi U. Tulis kat bawah dia, U sama dengan 3x tambah 10 kuasa setengah. Yang belakang ni pula, kamu kena buat dia jadi V sama dengan x kuasa 2 tambah 3. Sebab kita dah belajar chain rule, ni bukan chain rule. Ini bukan, kalau kamu tengok macam ni, dia bukan lagi 3 unknown. Dia ada Y, dia ada U, dia ada V, dia ada X. 4. Bila 4 unknown tak boleh chain rule. Chain rule 3 sahaja. Chain rule 3 sahaja. Baik, bila kamu dah buat macam ni, tak payah tunggu lama, kamu terus differentiate je. Du, dx. Biasalah, so kalau tak power chain rule tadi,
Dia akan lemas kat sini. Kuasa turun depan. Original. Kuasa tolak 1. Lepas tu, beza yang sebelah dalam. Differentiate sebelah dalam dapat 3. Ini cikgu dah ajar dah minggu lepas banyak kali dah. 3x tambah 10 differentiate. Kita kena differentiate dalam. Function sebelah dalam. V pula, senang je. 2x. Kuasa turun depan 2 kali 1, 2. 2 tolak 1 jadi 1. 3 differentiate jadi tak ada apa-apa lah sebab dia tak ada unknown. Tak ada apa-apa. Sorry. Simbol cikgu salah. dv dx. So, cikgu ada kat sini. Ada 4 benda. uv du dx dengan dv dx. So, product rule memberitahu kalau y sama dengan u darab v, dy dx dia akan jadi akan jadi v du dx. Ini rumus dia akan, kamu akan jumpa dan tengok benda ni sampai bila-bila. Tambah u dv dx. Tengok rumus pun keliru. Kita keliru satu dekat huruf. Alah cikgu ada v, ada u, ada u, ada v, samalah. Ya, itu cara benda tu ditulis. Sebab tu cikgu kena tunjuk dekat formula kat tepi ni. Okey. Dekat atas ni pula dia kena beritahu u ni adalah function dalam sebutan x. Sama macam ni. Macam 3x tambah 10 kuasa setengah tu, itu function dalam sebutan x. Sama juga v pun adalah function dalam sebutan x. Macam cikgu explain dekat atas ni. Kalau dia darab, dia ada xxx dalam kurungan pertama yang depan, xxx dalam yang kat belakang. Itulah masuk function of x, function of x. So tengok rumus ni, kadang orang galah biasa je cikgu letak je lah. Ya, orang yang biasa pakai rumus dia letak sahaja. Ambil v. Ambil v tu x square tambah 3. Ambil du dx. Du dx tu dah ada tu. Du dx. 1/2 kali dengan 3x tambah 10 kuasa negatif setengah darab 3. Tambah. Ni jenis orang guna formula. Ambil u. Ambil u. 3x tambah 10 kuasa setengah. Ni u. Dia ikut rumus. Satu ikut rumus. So 3x tambah 10 kuasa setengah. Lepas tu last sekali dia ambil dv dx. So dv dx jawapannya senang sahaja, 2x. So letaklah dv dx kat belakang, 2x. So inilah dy dx kita. Differentiate with respect to unknown x kita. Panjang kan? Ya. Takut ke? Biasa. Ramai orang mula-mula takut. Tapi sebenarnya taklah sangat. Kalau kamu tak mahir yang chain rule tadi, habis. Kuasa turun depan, kuasa tolak 1, differentiate dalam. Buruknya lagu cikgu. Setengah kali 3 boleh settle. So jadi 3/2. X kuasa 2 tambah 3, X kuasa 2 tambah 3. Lepas tu 3x tambah 10 kuasa negatif setengah tak cantik, kita boleh bawa ke bawah. Jadi 3x tambah 10 kuasa setengah. So yang ni tak boleh buat apa-apa dah. 2x kali dengan 3x tambah 10 kuasa setengah. Basically cikgu akan stop kat sini dulu. Algebra cikgu tak nak main lagi. Kuasa setengah tu bolehlah kita nak tukar punca. Tapi sama je. As-soal. Tak ada cikgu tunjuk cara. Ya. Sir, mana datang 3/2 tu? 3/2. 1/2 darab 3 dapat 3/2. Oh, okey. 1/2 darab 3. Kita kena tengok banyak contoh tau. Kalau tak kamu akan lemas. Sir, Yes. last kena factorize kan dia ke?
Not necessarily. Like I told you, kita ada fungsi dia. Kenapa kita cari differentiation ni? Kita nak guna dia kemudian. So for the first today hanya belajar guna rumus yang factorization semua tu come as we go. Kita akan belajar as we go through. Kalau perlu kita akan buat. I'll show you the easiest technique later on. Tapi hari ni belum lagi. Let's go into an easier function. But still tak boleh nak kembang. For example, root x times root x plus 3. Boleh darat ke? Boleh. Bosan pula. Boleh. Bosan. Root x times x square plus 1. Ini pun kamu tengok sebenarnya dia boleh expand. Sebab root x adalah x power half. X power half ni one term. Kita boleh expand. So kalau you malas fikir expand, you just terus pakai UV. You separate je terus. Sebab dia pendaraban. This multiplication here. So x power half dengan x square plus 1. Lepas tu you differentiate terus. Ini jadi half x negative half. Ini jadi 2x. Lepas tu, senang je sebenarnya rumus tadi. You cross je. So dia akan jadi half x negative half darat dengan x square plus 1. You tambah je dengan cross satu lagi. X half times 2x. Itu je sebenarnya rumus dia. So dia punya step actually, first you separate UV. Lepas tu you differentiate. Differentiate asing-asing. Bahasa Inggeris ya, respectively, differentiate asing-asing. Lepas tu you cross je lah, you cross tambah. Itu je pun rumus V du dx tambah U dv dx. That's it. Memang kalau kamu tengok cikgu punya simbol dekat sini, memang fail lah. Tapi jawapan betul. Dia tak buat sama dengan. Bila tak buat sama dengan, cikgu tak boleh kata dia salah label sebab dia tak sama dengan. Kalau dia letak sama dengan, masalah. Kalau tak sama dengan, tak ada masalah. So, as you go forward, you akan pakai simbol prime. So, ni orang pro dia biasa, dia letak U, dia letak V. So, ini sebenarnya U prime, ini sebenarnya V prime. Itu je. So, dia akan empat benda. Original UV dan U prime, V prime. You cross V prime, U prime, V prime dengan U, U dengan V, U prime dengan V. Settle. You tambah. Dapatlah F prime. I know you're somewhere out there, somewhere far away. Respond. Saya nak tanya, Yes. kalau contohlah dia dah buat jawapan betul tapi sebabkan dia terlupa dan letak F prime, dia letak F saja. Jawapannya dikira betul ataupun salah? Strictly speaking lah, as knowledge wise lah. Tapi kita orang maka, I never care about that. Kita tak akan tengok, kita tak akan tengok semua notation sebelum sama dengan ni, tak. We care only the method, the user formula, and the answer is there. Apa simbol last yang budak tulis tu, lantak dia. Kita tutup mata je. Jelas ke jawapan cikgu? Jelas. Okay. Kita tengok contoh seterusnya. Alright. So, cikgu akan pergi pada rule yang seterusnya, iaitu quotient rule. Quotient maksudnya pembahagian. Sebenarnya quotient rule datang daripada product rule. Cuma untuk memudahkan jalan kerja, sometimes kita just nak buat biar ada begitu, tak nak bawa naik atas. For example, y equals to 2x plus 3 divide by 2x minus 3 square root. Sebenarnya cikgu boleh bawa pergi atas. Bila cikgu bawa pergi atas, dia akan jadi
2x tambah 3, 2x tolak 3 kuasa negatif setengah. So boleh pakai UV. Sama je. Tapi quotient rule is there as a new formula, as another alternative. Tapi you tak perlu bawa pergi naik atas. Okay. So syarat untuk pakai quotient rule sama macam product rule tadi. You kena ada, kalau product rule you kena ada kiri kanan, ada unknown darab. Quotient rule kena ada atas bawah, and atas pun mesti ada x, 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 bawah pun mesti ada x, 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 maksudnya function of x, function of x. Baru kita boleh pakai quotient rule. Alah, sama je sebenarnya. 2x tambah 3, yang sebelah atas ni, kita terus differentiate dia. 2x tolak 3, yang sebelah bawah ni kita tukar dulu. Kau differentiate je dua-dua ni. So ini dapat 2. Ini bila differentiate, kuasa turun depan, original, kuasa tolak 1. Lepas tu jangan lupa untuk differentiate sebelah dalam. Kita akan dapat 2. Okay. So kalau kamu tengok, sama juga seperti product rule, quotient rule kat atas ni kita label U. Kat bawah ni kita label V. So yang kita jumpa sebelah sini sebenarnya adalah du dx ataupun u prime. Sebelah bawah kita jumpa dv dx ataupun v prime. So kalau kamu just ikut je formula, and I believe formula quotient rule ni akan diberi sebab dia formula yang panjang. So quotient rule punya formula adalah v du dx tolak dengan u dv dx. Dia bukan tambah lagi sebab dia bahagi, tak tambah, bahagi tolak macam tu lah. Yang peliknya dia kena bahagi dengan v kuasa 2. Ini bukan level kamu untuk tahu kenapa dia bahagi dengan v kuasa 2. The formula is there, it's not your level to prove it. And I don't even know how to prove this formula, to be frankly honest. I just use this formula. Cikgu tak pernah belajar juga macam mana nak prove formula ni. Lepas tu ikut je lah formula dia. Yang kalau nak pakai cross boleh, tapi kamu kena cross daripada sebelah bawah kiri. Kamu kena cross daripada sebelah bawah kiri. Kena cross yang ni dulu. Lepas tu baru cross yang ni. Kalau nak cross, kena cross macam tu. Sebab rumus dia kena V dulu. So 2x tolak 3 kuasa setengah. Cross dengan 2. Jangan lupa tolak. 2x tambah 3 cross dengan 1/2 2x tolak 3 kuasa setengah tolak 1. Yang tak bestnya dia kena bahagi dengan yang bawah kuasa 2. Dia kena bahagi dengan V kuasa 2. V tu kena kuasa 2. So I follow the rule lah, formula. So kita punya V adalah 2x tolak 3 kuasa setengah. Cikgu highlight warna hijau ni, ini kita punya V. And again you akan tanya, cikgu lepas tu nak biar macam tu ke? Well, buat setakat mana yang mampu. Satu line lagi ke? Cukup. 2x tolak 3 kuasa setengah, tak boleh sebab dia punya kuasa. Dia biar macam tu. 2 kali setengah, mati. So yang cikgu ada 2x tambah 3. Kemudian 2x tolak 3 kuasa negatif setengah. Buruk tu. 2x tolak 3 kuasa negatif setengah. So ini yang sebelah yang ni. 2x tolak 3 kuasa negatif setengah. Bahagi kuasa 2 bila kena kuasa setengah dekat dalam, it will be no power, power 1. So 2x tolak 3. So this is very bad looking. But itulah kita punya dy dx kita. Very bad looking. Satu lagi, soalan kedua. Jangan tanya lagi. Takut kamu tak faham quotient rule. Product rule dia tambah cross je, tak kisah siapa dulu pun. Quotient rule dia mesti guna dari bawah.
For example, next example, y equals to 2x squared plus 4 divided by square root of x plus 3x. Terus je buat. Ini 4x. Yang bawah dapat apa? Razik, yang bawah dapat apa Razik? Cikgu tolong. X kuasa setengah tambah 3x. Apa jadi? Tak ada juga. 1/2. Siapa-siapa lah. 1/2 1/2x. X kuasa Negatif. Negatif half. Negatif setengah. 1/2. negatif setengah tambah 3. 3. Beza 4 yang kat atas ni jadi apa? Differentiate 4. 4x. Differentiate 4? Kosong. ya. 0. Zero. Benda yang tak ada unknown, differentiate dapat 0. So yang kita peduli hanyalah kalau kamu biasa dengan rumus, it's fine, you can copy the formula and you can follow one by one. If you want to cross, you need to start from the bottom. That's the first cross. And then that's our second cross. So the first cross will give me square root of x plus 3x kurungan 4x. So kamu nak letak 4x kat belakang boleh, nak letak 4x dekat depan pun boleh sebab dia multiplication, it doesn't matter. And don't forget, sebab ini bahagi dia kena tolak. So our second cross adalah 2x kuasa 2 tambah 4 times half x kuasa negatif setengah tambah 3. I hate that, ada kuasa negatif, tapi nak macam mana? That's our life. It's our life, now or never. Okay. Jangan lupa bahagi. So kalau quotient rule, dia kena tolak dan dia kena ada quotient. So quotient dia adalah ambil yang bawah kuasa 2, 7. So basically cross, tolak cross, divide by bottom square. Itu je pun. Mana senang rumus cikgu dengan rumus rumus panjang. Baik, pro dia ingat VU prime minus UV prime divide by V square. V tu bawah, U tu atas, V prime cross macam tu lah. So U atas, V prime tu yang bawah kanan. So that's how we memorize it easier. Oh, sir. That's yes. Kalau buat kalau tuan buat U V prime tolak V U prime salah kan? Salah. Sebab V darab U prime tak sama dengan U darab V prime. Okay. V darab U prime, V tak differentiate. U darab V prime, V yang differentiate. So basically rumus quotient ni dia kena start dengan V. Tu je kamu kena ingat. Dia kena start dengan V. So labeling semua ni kat depan ni lah label ni tak apa as we go through, but to be precise today I still put dy dx lah. So syarat nak guna quotient, atas kena ada x, bawah kena ada x. If not, jangan guna quotient. Guna sahaja chain rule biasa. Chain rule biasa macam y sama dengan 20 divided by x square plus 3. That's easy. Chain rule biasa saja. Bawa naik atas je kuasa negatif 1. So dy dx akan jadi kuasa tu, kuasa pergi power depan, original power minus 1, and then differentiate yang dalam. Tengok. Ini chain rule biasa. Dia tak ada x ke atas, maka kita pakai chain rule biasa.
Power front, power -1, differentiate inside. Power front, yeah. Power minus, yeah. Different inside, yeah. So no matter how you remember it, I don't mind. Power front, ori, power minus, and then differentiate inside. Fifth or repeated. Sebenarnya ni yang paling orang lupa. Paling banyak sekali orang lupa adalah this one. To be frankly honest, compare dengan VU prime, UV prime tadi. Okay kids, tanyalah. Dah nak 5 minit nak habis dah ni, bang. Cepatnya bang. Dia tak tahu nak tanya apa, so tengah brain. Tengah brain Tengah brain. Okay, tengah brain. Dah tengok dulu biar brain tu penuh. Okay. To make things nice, this is the end of the technique to differentiate. Kita akan come to why do we learn the techniques. Yang single-single, yang chain rule biasa, yang product rule, yang quotient rule. Dia ada 4. Faris, lama tak dengar suara Faris lah. Is Faris here? Yeah, my son is here. Faris as well. He's outside. Is my Faris from the class inside? Yes, sir. Oh, good. You don't have any question to ask? I'm using my wife's punya Google Meet. Ayo, susah lah nak report macam ni. Ingat memang nak guna. Tak. Saya punya laptop ni ada 4 orang pakai. Wife saya, anak saya yang darjah 4, anak saya yang darjah 2, tukar-tukar Google. Okay, kalau tak ada problem. Homework muka surat 48 semua. And then bukan semua submit, semua buat. Cikgu akan pilih random nombor berapa yang nak kena submit sebagai evaluation. So on Thursday afternoon, I will let you know which number to submit. So that you don't have to submit all of them. Tapi buat all of them sebab you takkan tahu. Bila cikgu kata submit within 15 minutes, kita buat pukul berapa Khamis. Test dulu minggu ni, kita test dulu pukul 9 malam lepas isyak hari Khamis. Every Thursday kita submit untuk PBD every Thursday. Itu sahaja yang cikgu akan tengok. Yang lain-lain tu cikgu nak tengok kamu buat dan tahu dan tanya, itu sahaja. Yang nak betul-betul masuk assessment kamu, cikgu akan buat sekali je seminggu. Kerja rumah kena bagi setiap kali, memang wajib 2 kali seminggu semua subjek. So sebab tu cikgu terpaksa bagi every lesson kena ada kerja rumah. Kalau tak, cikgu tak nak bagi sangat pun. Korang pun terguling-guling tengok YouTube lah, tanya kawan lah. Sian kan, tapi tak apalah, that's our norm. By hook or by crook, we gotta deal with it. Tak sukanya Google Meet ni, tak jadi. Video. Aku dah posing bukan main lagi set up kamera ni. So apa tadi? Khamis ada apa? Khamis pukul 9. Setiap minggu. Saya akan announce nombor berapa yang nak kena snap dah hantar. So kalau kamu tak ready semua, means you akan tak adalah assessment number tu. Tapi cikgu tak boleh ambil satu je lah, tak fair. Cikgu akan ambil few questions. So page 48, exercise. Kamu dah dapat buku teks ke belum? Baik, kamu dah dapat? Dah. Sudah. Boleh tengok buku teks kamu yang colourful, boleh QR code dan macam-macam lagi. Bila semua dah ada, kita boleh main lah sikit QR code tu semua. Walaupun sebelum ni kita tak pernah pakai. Nampak form 5 ni macam kritikal sikit, kita mungkin nak kena tengok. Muka surat
Like I said, it's 48. Page 48, formative 2.2. Just do semua yang odd. Odd. Semua yang odd number. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. That's all. Yang cikgu akan assess, I won't let you know yet. Khamis malam pukul 9, cikgu akan beritahu, hantar dalam masa 15 minit juga. Let's see how it goes. Kalau orang tak ready, kesian juga kan. So, kalau tak perasan, tak apalah, cikgu bagi Khamis malam lah. So pukul 9 cikgu beritahu, just amanah saja, kalau tak buat, snap lah kosong. Tak boleh buat kan. Walaupun kamu belajar dengan kawan kamu dan kamu faham atau kamu tanya cikgu sebelum boleh jawab, ia dikira sebagai kefahaman kamu juga, tak ada masalah. Cuma jangan tiru bulat-bulat kawan, sudah. You understand what I mean? Yes. Yes. Yes, sir. 13 tu senang, mampus. Kod, kalau lemas, nombor 13 tu macam tak fair sikit, cikgu nak assess. Tapi cikgu boleh minta lah untuk tengok orang yang TP5. Untuk TP4 tak lepas lah nombor 13 tu, dia dah higher order. So most of you sekurang-kurangnya 4 or 3. Tak tahulah kamu faham ke tak kan penilaian PBD ni. Mesti tak ada orang explain betul-betul kat korang kan? Apa dia? Explain apa sih? Tak ada. Ya cikgu je lah faham, kamu tak faham. TP highest boleh kalau kamu boleh create soalan, boleh bentang kepada satu kelas, atau kamu boleh cari benda di luar pembelajaran dan bentang pada kelas, kamu akan dapat TP yang paling tinggi. Tahap pencapaian. Itu TP yang paling last. Cikgu tak aim pun. Kalau cikgu aim, kamu dapat boleh. Bila presenter assessment officer datang, dia akan tanya, dia boleh panggil kamu untuk bentang balik. So, kalau orang nak TP yang highest, kena ready untuk bentang anytime to anybody. Which is possible lah untuk orang yang betul-betul rajin dan nak kan. Random pilih. Yes. 9 PM, kita cikgu beritahu WhatsApp lah. Macam mana cikgu akan pilih tu. Pukul berapa, nombor berapa. Itulah pada cikgu lah. Itu sahaja untuk hari ini.